One, go. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton, rakan-rakan, sahabat-sahabat trader di luar sana. Salam satu platform. Platform trading untuk anda semua. Okey, baik, alhamdulillah hari ini diberikan kesihatan yang baik, minda yang cerdas ya untuk dapat sama-sama lagi kita di ruangan udara CTC.fm dan khususnya yang untuk segmen ini ke udara secara live yang anda boleh tonton melalui gadget-gadget anda. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Apa-apa pun saya mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, jasmani, rohani, fizikal dan juga minda untuk sama-sama kita dapat mengikuti satu cabang ilmu saya letakkan di atas. Okey. Okey, untuk pergerakan mata wang asing. Dan bicara fundamental ini dikuasakan oleh XM Malaysia. Okey, dan Big Fair Human. Ya, pastinya ada sebab-sebab tertentu kerana 2 juta lebih klien melanggani XM Malaysia. Yang terbaik untuk anda disajikan daripada CTC.fm yang dikuasakan oleh XM Malaysia bersama dengan pakar fundamental kita Cikgu Yun CTC. Episod 158 bicara fundamental bersama Cikgu Yun CTC 9 Disember 2020. Alhamdulillah 900 lebih COVID-19. Dan kita doakan semoga ia akan terus turun dan turun. Okey, Tok Ketua pastinya Tok Ketua yalah biasalah Tok Ketua dia akan sentiasa sibuk, dia bukan jaga satu kampung, satu Kuala Langat. Saya pun tak dapat bayangkan. Jaga satu rumah pun dah pening. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula saya nak menyapa rakan-rakan yang dah ada pun di ruangan komen. Hafiz Amran yang sentiasa bersama dengan kita, Dok. Assalamualaikum Cikgu Yun dan DJ Pak Su, apa khabar? Waras, terima kasih. Sujuran Genji, salam Cikgu Yun dan DJ Pak Su pun berada. Salam Ketua Kampungku dan DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Ezra Zaidi Abdul Rahman. Oh, yang menang 100 USD Baik, pun dia countdown. Okey, tahniah ya. Ezra Zaidi dapat 100 USD. 100 ke 50 tak tahulah. Salam Pak Su, Cikgu Yun dan juga Boboy, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Pulah terbaiklah Afif. Okey, Ihsan Hidayat, Assalamualaikum semua. Dan kemudian kita ada Nazrul Izri. Salam DJ Pak Su dan sedulur Yun CTC. Salam daripada Kancung Darat. Sedulur ya. Kau punya perkataan tu, ejaan tu betul. Sedulur. Baru sebutannya tepat. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu, Tok dah sedia Tok Ya. Dah. Saya tak nak banyak-banyak sangat kacau masa. Kadang-kadang sampai 5 minit, 6 minit kan. Saya terus bersama dengan Tok lah. Tapi untuk permulaan ni Tok. Untuk permulaan ni kita baca dalam news mengatakan bahawa COVID telah pun digunakan di Amerika Syarikat. Okey. Dan impaknya 2 kematian serta-merta, 4 kematian semasa dalam proses dia Polis B. So sekiranya tak menjadi ni sekiranya, bukan nak cerita pasal vaksin sangat, tapi sekiranya vaksin tidak menjadi, adakah pasaran saham untuk vaksin akan jatuh dan apa impak dia kepada kita ni retail trader? Silakan Cikgu sebelum kita start sikit-sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sekadar intro lah ya. Intro ya. Dia macam ni, vaksin ni dia sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Okey, macam kita menunggu sesuatu yang amat berharga. Sebab kita tahu rumusannya satu saja. Pandemik menyebabkan segala urusan di dunia, waimah ekonomi ataupun aktiviti, pertanian, humanity, segala bentuk. Maksud cakap tu betul. Pertanian, keusahawanan, pengeluaran, itu sektor ekonomi. Sektor sosial juga terganggu, sektor media terganggu, sektor pendidikan terganggu, sektor apa lagi, perkhidmatan terganggu dan segala bagai terganggu.
So bila kita ada berita baik, ada penawar, kan? Penawar rindu, ada benda yang begitu yang boleh membantu untuk menghentikan isu pandemik. Dia sebenarnya merancakkan kembali ataupun kita panggil sebagai merancakkan ni, kita panggil sebagai menolak kembali potensi untuk kita membangun semula atau memulakan semula segala aktiviti itu. Betul. Sesuatu yang amat dinantikan. Jadi apabila dia dikenal pasti boleh menyebabkan perkara begitu, ini kumpulan yang dipanggil sebagai sentimen dan spekulasi. Iaitu pertama, rumus akan terbang dahulu, berita-berita awam, orang terpengaruh, investor terpengaruh. Jadi tentunya dia setelah sekian lama menjadi pasif, tidak ada sebarang keuntungan dalam mungkin perdagangan dan ekonomi, dan ini adalah masa untuk menjana semula. Dan kena ingat, benda yang diam, yang senyap, apabila sentuh ataupun disergah kata orang tu, dia akan melompat-lompat. Kejut lah. Jadi, terkejut. Jadi ekonomi dijangka akan baik. Dan juga membina semula. So non-yielding asset ataupun aset yang bukan dalam kategori perbendaraan, iaitu besi kuning, terutama tadi yang dikatakan pasal emas, adakah dia jatuh ataupun naik, dia akan mengalami susut nilai dalam bentuk harga digital. Tetapi dia akan mendapat demand yang tinggi dalam bentuk fizikal. Faham tak beza dia? Sekejap. Saya nak cuba fahamkan yang ni. Okey. Ini kelas 13,000. Okey. Fizikal dia mendapat demand, tapi daripada mayanya dia digital jatuh. Digitalnya dia hilang dia punya kekuatan duit nilai dia tu. So betul. Kesimpulan dia macam mana? Okey, macam orang kampung lah, Pakcik Leman nak tahu apa benda ni kan. Macam mana Cikgu Yun cakap ni? Kan? Okey, cara mudahnya tu. Bagi mudah, emas didagang dengan nilai currency American dollar. Betul. Itu purata keseluruhan. Kita tahu sesiapa yang trade dalam platform MT4 paling mudah ataupun Metacode ini, kita nampak ada Exau US dollar, Exau SGD yang dalam currency dolar Singapore, Exau AUD pun ada, tetapi commonly-nya ataupun sinonimnya dengan nilai mata wang dolar Amerika. Baik. Okey. Untuk mendapatkan kos yang murah kepada pengeluar, ni Pak Su kan ada lumbung emas kat Bukit Canggang, macam kita tahu. Belum tua lagi. Kat belakang rumah ke. Itulah. Dia tak nak bagi orang kampung, dia sorok. Okey, sebagai pengeluar emas, mula-mula sekali dia akan fikir, saya mesti mencari suatu method atau kaedah untuk kos yang rendah. Betul? Dan saya perlu jual emas saya semahal mungkin untuk mendapat semaksimum keuntungan. Betul? Yang Pak Su pegang itu fizikal. Yang saya okey, faham. Ada lombong kan belakang rumah Bukit Canggang tu, habis ditarah semua bukit-bukit kat situ. Oleh yang demikian, kenapa saya kata pandemik ataupun vaksin nanti menjatuhkan harga emas sedalam-dalamnya rindu, tetapi memberi keuntungan yang lumayan kepada emas fizikal. Ini puncanya. Baik, apabila emas jatuh, ini bermakna dari sektor pengeluaran atau lombong, mereka sangat gembira sebab mereka perlu membayar segala upah dan kos dengan kadar yang rendah. Betul. Sebab mata wangnya jatuh dalam bentuk dolar. Wah, untung saya. Dia rendah. Okey. Betul tak? Jatuh rendah. Tapi bila Pak Su kembali kepada konsep fizikal pula, ni seketul emas besar ni, sejongkong lah kononnya, fizikal. Berapa harga segram? Segram RM3.5. RM3.5. Kalau dolar berapa? Dolar lebih kurang dalam tak sampai $1, 80 sen kot. 80 sen dolar segram contoh. Pak Su hanya perlu kos 80 sen 1 gram. Market harga berapa kalau pergi kedai emas? Siap upah emas Kelantan lah, emas Terengganu lah, emas Nepal lah, emas Bangladesh lah. 1 gram 200. 80 sen punya pengeluaran fizikal, jual harga pasaran di kedai, emas 916 contoh, 1 gram 200. Pak Su untung besar ke untung kecil? Sangat besar. Itu maksud saya. Jadi pandemik ini memberi kekayaan kepada pengeluar emas, tetapi membankruptkan
memperkedanakan kepada pelabur, sebab pelabur perlu memiliki emas dengan mata wang dolar. Betul. Jika dia semakin jatuh, maka dia akan koyak. Spender pun tak boleh beli lepas tu. Boleh faham? Barulah faham. Okey, Cun. Baik, alang-alang bercerita pasal tak apalah. Nanti kita cerita kemudian lah. Okey. Enggak. Saya dah bertubi-tubi orang PM saya pasal emas. Aduh, Okey, pening tak saya apa. nak jawab. Saya serahkan ke Chopang buat cikgu pembukaan untuk episod yang ke-158 Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC 9 Disember 2020. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCRU FM di luar sana. Ya, tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda. Tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa, lazimnya anda kata ia sangat bermanfaat walau imah walau sebesar zarah sekalipun. Marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah alamin, syukur kepada Allah SWT, saya diberikan kekuatan rohani dan jasmani, akal fikiran, sedikit kemahiran dari Allah SWT untuk bersama-sama kita kongsikan, kita analisakan market minggu ini dalam melihat financial instrument trading yang seberapa banyak yang mampu kita analisakan bergantung kepada minat kita di kaunter mana. Dan hari ini 9 Disember 2020, bak kata Pak Su tadi, malam-malam release night, kegilaan remaja-remaja retua yang memang kita nantikan setiap minggu. Segmen saya ni segmen merapu kalau orang panggil. Jangan. Saya tak macam segmen orang lain. Jangan. Orang lain merapu dia 30,000 USD tau. Okey, silakan teruskan cikgu. Baik. Kita sebelum kita langkah lebih jauh, tuan-tuan, kita dah sampai ke penghujung 2020 ya, ini suku tahun yang keempat. Jadi maklum untuk kita ingatkan bahawa market di hujung tahun sebenarnya market yang trending. Ya, commonly-nya dia akan jadi trending. Trending ini maksud saya adalah market yang bergerak kerana di hujung tahun kebanyakan pasaran-pasaran saham akan berkira-kira tentang dividen, akan berkira-kira tentang kadar keuntungan setiap tahun. Ini akan merancakkan pasaran stock market. So apabila stock market meroket atau meningkat, ini akan menjatuhkan nilai dolar. Itu yang pertama perlu kita faham. Dan apabila nilai dolar yang jatuh, dia meroketkan harga besi kuning kita. Adakah besi kuning kita sekarang sedang meningkat atau tidak? Kenapa saya cerita pasal besi kuning permulaan ini? Sebab banyak sangat PM saya cerita pasal emas dan emas. Jadi saya kata orang Melayu hebat, mampu membeli emas. Tapi saya tak boleh nak beli lah Pak Su, dia tak cukup lah. Cikgu tak beli emas. Saya cuma boleh tekan-tekan aja. Walaupun fizikal cikgu tak beli, tapi bukan main menekan. Orang menekan itulah, tekan, tekanan. Uish. Baik tuan-tuan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat jadual berkala kita. Baik. Seperti lazim untuk sepanjang minggu. Nampak gaya kita punya kilang-kilang forex memang kalau ikutkan kilang-kilang forex atau apa tu forex factory kita ni banyak yang rompong-rompong ataupun lompang-lompang. Bermula 6 Disember dan insya-Allah berakhir pada 12 Disember. Hanya dari kategori submit aja yang banyak. Baik, Ahad tiada sebarang bentuk high impact. Isnin tiada bentuk high impact. Selasa pun sama kosong. Jadi kita ni kat sini dalam 3 hari pertama ni bolehlah bersenang lenang kata orang. Hilang sedikit tekanan gitu. Namun hari ini ataupun malam ini kita ada Canadian Dollars tentang BOC rate statement yang akan dipancarkan pada jam 11 malam. Okey, mereka yang trade UCAD, USD CAD Canadian Dollar. Menarik dalam isu CAD ini sebab CAD sekarang dalam keadaan yang agak steady lah bro. Steady. Okey, kalau kita tengok CAD sekejap, kenapa saya kata steady? Lihat USD CAD. Ambil kau. Kuat. UCAD ni memang kuat. Orang kata saya gila. Sebab apa ke bawah macam ni dia kata USD UCAD ni kuat? Saya kata memanglah USD kuat. Sebab yang lemah USD, yang kuat Canadian Dollar. Yang jatuh kan USD ni, USD yang jatuh. Okey. Faham tak saya cakap?
USD yang jatuh. Oh, Yang okay. naik CAD, Canadian dollar, CAD. Okey, CAD jatuh. CAD naik, USD jatuh. Tu kena faham maksud dia. Jangan salah anggap. Bila kata UCAD tengah jatuh, kenapa kata naik? Saya kata yang jatuh tu USD. Yang naik itu CAD. Nama pun UCAD. Yang jatuh ke bawah ni USD. Oh. Yang sedang ni, kalau hijau ni USD. Ni semua USD. Ni, counter ni dipanggil counter USD yang tengah jatuh. Canadian dollar yang kuat. Jadi kena faham macam mana dia bergerak. Tengok kedudukan minyak. Sebab minyak dalam keadaan meningkat sebegini, contoh, okey, ini adalah pairing dia ataupun simbolik untuk kita melihat, dan zone dia pun buy opportunity, dalam keadaan buy untuk membeli, maka minyak akan semakin tinggi, USD CAD akan semakin rendah. Dan jika nak lihat CAD ini jadi semakin rendah, kita tunggu jam 11 ni nanti yang akan terbit lebih kurang 15 minit daripada sekarang, insya-Allah. Rate statement ini, jika Canada dollar mengekalkan rate yang tidak berubah, ini rate dia, tengok kat bawah sini tuan-tuan, nampak di CAD duduk atas, on the top brother. King of the gambler, king of the ring ni. So di dunia sekarang hanya ada 2 bank saja yang champion bagi dividen, yang lain semua dah kena potong. Ini kalau dia kurang katalah 0.10, dia selepas 0.25 dia akan cut common sense-nya 0.15% kepada 0.10% macam AUD yang dah potong. Ni kalau potong 0.10, barulah kita akan menyaksikan USD CAD terbang tinggi. Gitu caranya. Tapi jika dia kekal sebegini, kekal maintain 0.25%, kemudian dah lah dia kekal, live statement dia nanti tidak ada banyak sangat perubahan, mengekalkan polisi monetary, maka UCAD dalam keadaan yang drifting lower, CAD dalam keadaan yang tumbling, bercampur-campur. Wah, ni kena bagi perhatian pukul 11 ni. Okey, saya lihat ramai yang tak ambil pot tentang currency untuk saat ini. Banyak yang suka kata, ni counter sebelah kita ni, counter besi kuning ni. Ni nanti kita tengok ke mana dia nak pergi, ke bawah ke sini ke atas ke sini. Gitu-gitulah. Ni kita tengok-tengoklah mana yang sesuai. Tengok makin ke bawah ni, ada sebab kenapa dia ke bawah. Adakah makin terus ke bawah? Mas tengah dalam keadaan kejatuhan sekarang ini tengah rally. It's okay, tak ada masalah. Seterusnya kita the next day ataupun tomorrow never dies. Biasa saya kalau melepak saya kata you die another day lah. You die another day. Alright. No, tomorrow never dies, you die another day lah. Kita ada economy summit. Okey, menarik tuan-tuan, ekonomi euro euro economic ni. Jaga yang ini 9.30 malam. Esok malam Jumaat kan. Malam permintaan segala-gala permintaan lah. Ada yang nak baca Yasin, ada yang baca tahlil, ada yang kirim arwah, ada yang macam-macam lah. 9.30 malam. Jaga yang ini, ECB press conference. Kalau kita cuba kita tengok ECB press conference yang terkini, okey. ECB press conference 2020, kita lihat okey, Central Bank Euro. Ni ECB Euro System ni kan. Dulu saya rajin buka perkataan Euro System ni. Tapi semenjak Mario Draghi dah tak ada ni, maklumlah kerinduan pula. Dia tukar pula dengan Christine Lagarde. Lain pula style dia. Itulah. Cikgu pun dah tak sebut-sebut nama tu. Itulah dia. Ni Christine Lagarde ni. Ni ada jadual-jadual dia yang akan dia ni contoh jadual yang ada kat sini lah. Boleh nampak, boleh lihat, boleh pilih. So dalam kisah press release nanti nampak ni 8 Disember 2020. Okey, banyak jadual yang tuan-tuan boleh lihat ataupun trader di luar sana untuk membaca apakah statistik yang mungkin. Ni ada jadual sepanjang tahun Okey, contoh. Okey, kita kembali kepada tu. Kenapa saya kata ambil perhatian jika mampu? Sebab ini kita akan cuba untuk melihat bajet. Ingat dia orang tak ada bajet. Ingat kita je ada bajet. Mereka pun ada bajet. Okey. Bajet ECB untuk dibelanjakan pada tahun hadapan.
Sebelum tu kena lihat yang ini 0.00% ni, financing rate ni 8.45, adakah dia kekal 0.00 atau dia bertukar kepada negatif. Negatif dia akan tukar macam ni lah. Macam Jepang. Daripada 0.0 dia cut lagi jadi negatif 0.10. Kalau lagi jahat, CHF negatif 7.5%. Ni yang saya kata, simpan 100 euro, withdraw tinggal 90 euro. Oh, tak nak. Alah, tak nak, rugi tak lah nak. makcik. Itu yang simpan dalam bantal tu. Okey, maafkan saya ambil nyawa sekejap. Okey, itu yang kita perlu. Tapi dia kekal bermakna euro dalam keadaan yang stagnancy, dan kita perlu lihat press conference. Ini jika tak mampu untuk melihat press conference ECB esok malam, mungkin tuan-tuan boleh ke hadapan lagi, artikel akan banyak keluar, berita akan keluar. Saya rasa ini akan keluar di corong-corong berita dunia, seluruh dunia juga akan keluar pengumuman ni, sebab ini adalah pengumuman yang penting tentang bajet perbelanjaan Eropah pada 2021. Adakah bertambah lebih baik daripada tahun sebelumnya atau ada pemotongan kerana pandemik? Dan yang paling penting adalah suntikan pemulihan ekonomi. Jika ia disertakan bersama-sama, ini bermakna Eropah pada tahun hadapan akan mendapat sedikit kekuatan. So euro akan rally untuk meningkat. Ini penting ni, saber trade euro USD. Atau jika tiada, bermakna euro akan semakin rendah kena jual. Rally. Ada sebab kenapa jadi macam tu. And then kita ada 4.30 pada hari Jumaat, kita ada Bank of England Government Bailey Speak. Suka untuk saya nyatakan dalam lebih kurang 7-8 PM yang saya terima sebentar tadi, lebih kurang bermula jam 9.30 macam tu, perlahan saya cuba menyimak apa yang ditanya oleh rakan-rakan kita. Tidak ada seorang pun yang bertanya dengan saya tentang GBP. Ada seorang. Yang pada saya, bukan yang pada Pak Su, yang pada saya. Yang pada saya ada. Semua tanya Mas. Okey, GBP. Tolong beri perhatian ya tuan-tuan . Ni pound sterling. Nampak kenapa dia jatuh ni tiba-tiba ni? Nampak? Dia punya hebat, dia punya rally, tapi kenapa dia jatuh? Kerana di lewat malam nanti, awal pagi, ada perbincangan khas antara Boris Johnson dengan Governor ECB, Kesatuan Eropah, tentang persetujuan mereka untuk Brexit deal. Okay. Ini jatuh ni bermakna macam no deal. Dia kalau no deal, dia akan lagi jatuh ke bawah. Itu pasal dia jatuh. Dan dia meningkat ni kerana spekulasi merangsang akan ada persetujuan dalam Brexit yang akan tamat pada 31/12. UK sangat terdesak. Mungkin juga UK mungkin tak kisah. Boleh juga. Boris Johnson dah kekal. Sama ada dengan syarat atau tanpa syarat, UK tetap akan keluar dari Kesatuan Eropah. Cuma beliau berkata, kita masih menaruh harapan, meniti harapan tinggal harapan untuk ada persetujuan. Dia masih menaruh harapan, mengharapkan Kesatuan Eropah ada kesamaan dalam perjanjian 2021. Okey, cikgu, ni berkaitan dengan EU dengan JBP Okey, sekiranya lah, ini daripada Fitri Hakim mengatakan walaupun selepas UK keluar daripada kesatuan, adakah ini akan mengheret ketidaktentuan market terhadap euro dan JBP? Ataupun tak ada impact apa-apa pun? Okey, jika yang fokus sekali ialah pound sterling, GBP yang paling ketara. Okey. Yang paling ketara ialah GBP ni GBP jika dia memang keluar tanpa sebarang persetujuan, dia akan cuba mengikuti jejak langkah Australia. Australia keluar, dipanggil Auxit, keluar daripada Kesatuan Eropah pada tahun, saya ingat berapa, 70-an ke 80-an macam tu. Dah lama dah. Mereka juga keluar tanpa syarat. So mereka terpisah dan berdua itu dipanggil Indiana Oceania sekarang ini. Mereka sanggup macam mana Aussie boleh ambil risiko untuk keluar. Akibatnya pada permulaan tahun itu memang pound sterling akan jatuh.
Pound akan sterling jatuh. akan jatuh Ya, terutama terhadap American dollar. Tu. Dan juga JPY kena jaga. Dua tu. Untuk Euro GBP dia akan mendapat peningkatan demand sebab Kesatuan Eropah mereka tak ada isu dari segi bentuk masalah ekonomi secara umumnya. Okey. Apa yang berlaku adalah mereka kan macam koperasi. Setiap kelemahan ekonomi mereka akan tampung melalui kerjasama. Jadi euro untuk jatuh secara maksud saya keras agak perlahan risiko dia. Agak perlahan. Sebab apabila monetary stimulus, maafkan saya, COVID stimulus di bawah Biden nanti yang berkemungkinan diluluskan selepas beliau angkat sumpah pada 20 Januari, ini akan meningkatkan harga euro. Harga euro, faham? Euro lah. Faham. Ada sebab kenapa pandemik ataupun COVID stimulus package ini menjatuhkan dolar. Ada sebab dia. Nampak macam bagus kan? Mereka print duit banyak-banyak nak support, nak bantu pemulihan ekonomi, kenapa dolar dia jatuh? So di kala itu yang akan skyrocket adalah emas. Itu nombor satu. Emas akan terbang dulu. Lepas tu Australia akan ikut terbang. Kemudian euro akan ikut terbang. Faham kan ya? Ketiga pound sterling terkedik-kedik nak ikut terbang. Terkedik-kedik. Ingat pound sterling settle down 1/1 2021. Ya. Biden angkat sumpah 20 hari bulan Januari 1. Ya, dia ada gap kat situ kan. So market boleh rebound, boleh retrace dalam tempoh 2 minggu tu. Baik. So saya harap penerangan ni boleh membantu. Okey. Tak apa Pak Su, macam biasa ada nak bertanya kita lontarkan Okay. terus. Kita jalan terus, jangan risau. Berkenaan dengan euro juga. Vaksin dah masuk dekat Eropah dan UK. Adakah currency kedua-duanya akan terkesan dengan kuat? Sebab tadi kita bercerita pasal syarat keluar syarat ataupun tanpa syarat. Masuk pula dengan vaksin di dalam euro dan juga UK ni. Betul-betul sikit Pak Su. Okey. Vaksin. Ya, okey. Tadi kita cerita deal dengan without deal. Okey. Yang ni pula kita campur pula dengan vaksin yang dah masuk dekat UK dan juga euro. Adakah currency kedua-duanya akan terkesan untuk lebih menguat atau macam mana? Adakah vaksin ni juga menjadi sentimen untuk menguatkan euro dan juga JBP? Okey, bukan Alamak. lewat malam nanti, jam 1 atau jam 3 pagi antara Boris Johnson dan governor atau hello? Ya. Sekejap dia ada stuck sikit. Relax je, nanti Boboy akan sambung balik. Nanti kita tanya balik soalan dia. Boboy. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan bersambung kembali. Maafkan saya ada sikit gangguan teknikal. Tapi tak apa, kita bersua kembali untuk menyambung kembali perbicaraan
perkongsian kita ni. Dan tengah-tengah menarik itu tadi tadi berkenaan dengan yang mula-mula berkenaan dengan Eropah dan juga JBP, syarat dan tanpa syarat. Kemudian seorang lagi Muhammad Azlan pula bertanya, vaksin dah masuk dekat Euro dengan UK. So apakah currency ada impact tak untuk kedua-dua currency ini? Okey, dari segi bentuk pemulihan ekonomi, ya, dia ada impak. Dia akan membantu pound sterling untuk membina semula ekonomi mereka, dan secara tidak langsung kerajaan tentunya akan memberi suntikan ataupun plan rancangan keuangan yang dipanggil sebagai stimulus. Dan jika dilihat melalui jarak dekat ataupun jarak sederhana, saya memberi rumusan begini. Ya, pound sterling boleh dalam keadaan accelerate kerana situasi vaksin yang sedang diguna pakai. Hari ini kita dapat melihat satu suntikan pertama yang dijalankan ke atas seorang warga UK berumur 90 tahun yang dibuat secara live tadi, sebelah tengah hari tak silap saya. Jam 1 tengah hari punya berita dia ada keluar. Betul. Dan pesakit itu diberitakan akan dijadikan sebagai antara mereka terhadap kesan vaksin yang saya dengar impaknya dalam tempoh 24 jam dan ke atas. Ya, betul. Itu yang pertama. Jika vaksin itu lancar, memberi tindak balas yang baik, ini bermakna stok untuk UK akan meroket, akan tinggi. Stok akan mendapat kenaikan yang tinggi, terutama Pfizer lah, sebab Pfizer yang dan Biotech yang memberi vaksin yang pertama di UK. Okey. So itu akan menjatuhkan pound sterling. Mula-mula sekali dia jatuh. Tapi kena ingat, macam saya kata, bila dia jatuh, itu adalah digit nilai yang jatuh. Okey. Tetapi pemulihan ekonomi akan berlaku. So bila pemulihan ekonomi berlaku, ini bermakna GBP mendapat suntikan rangsangan untuk meningkat, dan peningkatannya itu akan menjadi drastik. Sebab sektor ekonomi akan mula untuk kembali rancak. So as a trader, bila vaksin masuk pasaran, yang pertama sekali you kena jual. You kena jual pula. Sorry, bukan jual. Bila ni you kena cari peluang untuk beli pound sterling, buy pound sterling. Baik. Sebab stok akan mendorong harga untuk naik. Bukan jual, terbalik saya cakap, maafkan saya, jual. Sama juga dia terhadap euro. Okey, euro juga akan terangsang untuk meningkat. Stok di bawah euro stock 50 macam ni macam kita tengok ni, waiting for update lah pula. Sabar. Itulah. Okey. UK dah jatuh. Ini bermakna UK dah jatuh ni, nampak tu. Kedudukan yang tumbling lah dipanggil. Tak apa, kita kembali sini. Ini bermakna soalan tadi, vaksin memberi kesan yang baik, pemulihan berlaku, bermakna suntikan stimulus akan berjalan di UK, dan juga pakej rangsangan dalam bajet ECB yang akan dibentangkan besok juga akan berjalan. Maka GBP dan euro akan mendapat bid meningkat. Okey. Faham Dia akan meningkat. Okey. Itu kesan dia. Secara sederhana, selama mana vaksin itu diguna pakai dan jarak yang okey, Muhammad Azlan settle. Okey. Kemudian tentang CAT tadi, bila cikgu sebut UCAT tadi kan. Okey, salam cikgu. Saya nak bertanya keadaan CAD. Adakah ada keserasian dengan gold? Ada dok kata bila CAD strong, gold automatic strong. Betul ke cikgu? Mengapa CAD bukannya currency yang lain? Dia ada ke cikgu gold dengan CAD? Dia emas ke? Emas dengan salah CAD. Ni. Salah, itu terbalik tu. Emas AUD tu terkesan dengan AUD, bukan CAD. CAD ni dengan minyak. Sinonim dia minyak lah kan? Tengok minyak. Minyak dia. Minyak, tengok minyak Okay. Minyak ni meningkat nampak sekarang.
Nampak dia tengah meningkat, tengok CAD jatuh. Sorry, USD jatuh. USD CAD. So Okey. yang jatuh ni USD. Yang jatuh ni dolar, yang naik adalah CAD. Naiknya ni kat sini minyak. Nampak? Minyaknya naik. Kalau kita kecilkan sedikit, besarkan sikit, nampak kan jatuh tu? Kalau nak tengok emas macam ni, dia akan unjurannya adalah 80% to 85% kepada Australia. AUD. AUD, kalau kata AUD macam ni. Nampak AUD. Nampak ni AUD. Ini AUD, ini emas. Right. Ya, perhatikan betul-betul. Okey, AUD. AUD. Okey, besarkan sikit. Baik. Dia mengalami kejatuhan, AUD ikut jatuh. Nampak ni? Sama. Skandal yang sebelah ni juga akan terangsang. Ini sedang jatuh, maka ini juga nanti akan jatuh. Boleh nampak tak siapa yang bertanya tu? Ni Zul Alif. Okey, dia dipanggil correlation. Ataupun correlate ni maksudnya perkara yang timbal balik. Begitu cara dia. Itu cara sebab pergerakan emas dipengaruhi oleh commodities dalam currency Australian dollars. Kalau CAD macam ni, commodities utamanya adalah oil, minyak macam ni. Okey. Nampak? Dia naik, maka CAD akan naik, USD akan jatuh. Itu secara correlation yang kita boleh jadikan panduan dalam kita memilih counter. Ini kawan dia siapa, ni lawan dia siapa, ni panduan dia siapa, ini perginya siapa. Dia berbeza sedikit-sedikit candle lah. tu, itu common. Bukannya Tapi tepat the kan, whole cikgu? trend akan bergantung. Yes, tapi tepat. Cuba kau tengok betul-betul sini. Saya tengok. Tengok lengkuk dia betul-betul ya. Perhatikan. Tak ramai orang ambil tahu. Dia lengkuk, dia naik. Betul? Betul. Dia naik, dia jatuh. Cerminan lah. Kan sama. Okey, Zul Sama Alif. gitu, Okey, bukan? dapat. Kemudian CAD makin kuat, tangki minyak di Iraq kena boom. Allahu Akbar. Amboi, besar hajat kau tu nak Okey, nak tanya minyak. cikgu Yun, news pasal vaksin ni masih boleh memberi kesan kepada kejatuhan emas atau biasa-biasa je? Vaksin dengan emas. Yes, Ha? betul. Ini kumpulan spekulasi dan sentimen. You buy, sell the facts. Istilah peribahasa iaitu kamu membeli berita-berita di awan besar ataupun sentimen spekulasi, tetapi hakikatnya kamu kena jual fakta yang hakikat, yang jelas. Okey, berita tentang vaksin ini memang merosakkan trend. Kan. Memang merosakkan trend sebab berita vaksin ini dia adalah satu pemulihan ekonomi secara paksa dan secara tiba-tiba ataupun secara agresif. Sebab vaksin ini dia bergerak berdasarkan demand terhadap saham ataupun stock market. Kan? Moderna tu saham. Kan? Pfizer tu saham. Biotech tu saham. Ni macam tadi semalam AstraZeneca saham. Ni kumpulan-kumpulan besar ni. Yang terbaru tadi adalah Johnson & Johnson yang baru diberitakan di berita secara seluruh dunia juga berjaya menghasilkan vaksin. So kumpulan-kumpulan farmaceutical besar ni mereka membina pergerakan keuntungan melalui saham. Okey, saham yang meningkat ini bermakna pelabur memilih dari pulangan pelaburan berdividen. Dia ada dividen. Okey. Dividen ni tahu dividen, bonus lah, keuntungan percentage secara tahunan ke, harian ke, mingguan ke dan sebagainya. Tetapi bila investor melabur ke dalam emas, dia dipanggil non-yielding asset, iaitu aset perbandaran yang tidak ada keuntungan, kosong. You beli $1,000 1 kg, you withdraw pun $1 1 kg. Tapi you beli saham AstraZeneca, Pfizer, Biotech nilai $1,000 untuk katalah satu lot. Sekarang vaksin sedang meringkat, pemeringkatan vaksin bagus. Kesannya mendapat demand yang tinggi, tempahannya banyak. So nilai $1,000 yang kamu labur terhadap produk AstraZeneca, Pfizer, Biotech, yang terbaru tadi Johnson & Johnson,
tentu akan meningkat. Mungkin jadi $2,000, mungkin jadi $3,000. Betul Pak Su? Wah, kaya pakcik. So yang mana lebih menguntungkan kepada the investors bila mereka melihat perbandingan ketara antara bukan aset perbendaharaan yang tiada keuntungan, iaitu non-yielding asset, kumpulan emas, berbanding dengan kumpulan saham yang sememangnya diberi dividen. Melabur dengan AstraZeneca, kita ada order vaksin sebanyak 100 juta dos. Wow. Nak beli sekarang, kita offer $1,000 100 unit. Kita ada tempahan 1,000,000 unit ataupun 1,000,000 dos. Berapa harga jadi tu daripada 1,000? Itu dia offer kita, dia jual balik mungkin $3,000. Tuan-tuan sebagai pelabur ada untung tak? Mesti nak untung. Cepat ke lambat? Cepat mah kalau boleh. Cepat. Apa bikin lambat-lambat? Dengan keadaan pemulihan ekonomi yang sedang demand untuk mendesak, cepatlah ekonomi ni pulih. Banyak benda yang tergantung. Kita perlukan pelaburan, kita perlukan suntikan, tapi kita kena menjanjikan return of investment. Jawapannya adalah stock market, bukannya emas. Emas pelaburan yang tak untung. Dia hanya pelaburan untuk simpanan. Save your money, brother. Alright. I like it, yeah, but I don't have such enough money to buy. Mahal. Harapkan lumbung Pak Su je lah. Okey, ini daripada Muhammad Daniel. Agak lain soalan dia. Saya pun suka. Cikgu, apakah masuk dengan negative interest seperti negara Switzerland dan juga Jepun? Contoh, jika bank negara-negara itu memberikan loan. Negative interest maksud dia. Okey, Negative interest. Siapa yang bertanya tu? Muhammad Daniel. Okey, Muhammad Daniel, pandai soalan kamu. Soalan kamu tu bagus, soalan kamu tu baik. Saya tak nafikan. Baik. Kita ada kumpulan standard interest rate ataupun positive interest rate, ya, CAD 0.25. Okey. Ni NZD 0.25. Amerika mungkin bertambah 0.25 sasaran dia. Dijangka bertambah mungkin jadi 0.50 atau dia potong. Tengok Jerome Powell. Tetapi di bawahnya kita ada negatif 0.10% iaitu Bank of Japan. Betul? Betul. Dan yang terakhir adalah CHF negatif 0.75. Ini adalah kumpulan dipanggil sebagai negative interest rate. Baik. Ni dipanggil ni. Dia sinonim ataupun method pengiraannya dipanggil negative interest rate policy. NIRP. NIRP. Dah macam PBBBB. Susah benom nyebutnya. Okey, dipanggil NIRP. Itu dia punya method ataupun mekanisme program yang digunakan. Mereka atau mana-mana central bank dunia yang mengamalkan pemotongan atau pergerakan interest rate bank yang besar sebegini, dia adalah kumpulan bank-bank yang terkaya di dunia. Kesannya apa? Yang paling mudah, contoh. Siapa nama dia tadi? Muhammad Daniel. Muhammad Daniel. Kau katalah Muhammad Daniel duduk dekat Honolulu pula, Hokkaido kah? Duduk dekat apa jauh Honolulu dengan Hokkaido? Aduh. Okey, cikgu teruskan. Muhammad Daniel duduk dekat Hokkaido kah, di Tokyo kah, di Shibuya kah, di Fukushima kah? Pergilah bank. Katalah bank tut pen. Okey? Nak buatlah simpanan kat situ, katalah 100,000 yen. Kemudian negatif 0.10%. Berapa saya dapat? Bermakna menggunakan hemat bank di Jepun, kena bayar servis kat dia negatif 0.10%. Maknanya makin kurang lah. Kuranglah dividen tu. Tapi kalau ke Canadian dollar macam sekarang ni, dapatlah 0.25%. Itu dari sudut kefahaman mudah. Membandingkan dividen ataupun pengurangan dividen. Yang paling penting, dia akan memberi rangsangan kepada import dan ekspor. Percukaian negara, terutama import dan ekspor, KDNK dan GDP. Sebab NIRP yang negatif begini, dia menguntungkan pelabur. Macam saya, macam Pak Su kan. Kita nak pergi Shibuya ni Pak Su. Nak lepak Hokkaido, nak pergi Fukushima, nak pergi Hiroshima, Nagoya, Osaka dan sebagainya. Kita nak beli Toyota kat sana. Bukan Toyota, kilang Toyota kita beli.
Okey. Faham tak tu? Besar cita-cita tu. Sangat besar. Okey, kita nak beli. Okey, So kita contoh. bawa lah Okey. duit. So, $10 trilion. Okey. So kita gelak je. Kah. Kau ingat cukup? Oh, tak cukup Tak apalah. Kita jual Bukit Canggang. Okey? Okey. Jual Bukit Canggang. Dekat China dapatlah mungkin 100 bilion. Okey. Datang lagi. Mungkin. Berapakah kos yang dikenakan untuk kita masuk melabur ke negara Jepun? Inilah kosnya. Negatif 0.10%. Segala bentuk percukaiannya rendah. Lepas tu kos bahan mentah kat sana kita nak beli pun jadi murah. Pasal kita dapat nilai cukai yang rendah ni. Di percukaian Central Bank ni rendah. Jadi kos kita rendah. Bila kita terendah, dia menarik perhatian investor untuk melabur ke dalam Jepun. Itu satu. Tapi kalau kita pergi balik pada Kanada dengan 0.25%, jadi mahal lah pula. Betul tak? Betul lah. So bila dia mahal yang sebegini macam 0.25%, Kanada perlu memastikan inflasi dia bagus, unemployment rate dia menurun sebab cukai dia mahal. Faham? Betul. Kos yang dikenakan mahal. Jadi jika itu semua teratur, barulah Kanada dalam kira keluarga ataupun negara yang kaya. Jepun kaya sebab tak apa. Saya cut off saya punya percukaian dengan rate yang rendah melalui bank pusat saya open semua pelabur untuk melabur ke dalam Jepun. So nak pilih yang mana sebenarnya? So in terms of kita trade dalam bentuk currency FIT, instrument trading sekarang, kedua-dua mata wang Canada ataupun JPY yang sedang satu is negative interest rate, yang satu lagi adalah normal interest rate. Kedua-duanya bergerak secara berperingkat ataupun pemeringkatan. Pemeringkatan bermakna bahawa Jepun untuk lebih jatuh rendah adalah perlahan. Tetapi CAD untuk lebih jatuh rendah tinggi risiko dia. Jadi kalau kita pinjam dekat Jepun ke Switzerland ke, dia punya interest rendah lah ni. Memang rendah. Rendah sedikit daripada negara-negara lain macam OC, GBP ni, ini rendah sedikit lah. Baik. Sebab interest rate policy, negative interest rate ni biasanya dia bergerak dalam durasi yang panjang. Dia ada target. So central bank tu memang memberi perkhidmatan kewangan yang murah lah, senang kata, murah. Walaupun tak untung kita menyimpan, kita memberi adalah simpan 100,000 yen, tolak 10% dah tinggal 90,000 contoh kan. Tetapi kos-kos yang lain untuk pelabur masuk, dia rendah lah juga. Alright. So dia fikir yang mana? Dia buat dekat Jepun, dia jual dekat luar. Macam boleh? murah tak? Buat dekat Jepun, lah. Jual lah dekat Canada sebab dia 0.25%. Betul. Okey, cikgu. Begitulah. Last kita, Allah hai, masa ni. Cikgu ambil gold sekejap boleh? Okay. Kita buka gold boleh? Boleh. Ada yang bertanyakan tentang gold kenapa turun, kenapa naik. So lebih baik buka je lah gold. Kita tengok apa impact dia yang dah pun cikgu terangkan tadi. Okey, tentang baik, terima kasih. Okey, soalan gold tu kalau boleh biar spesifik sikit lah. Kenapa, apa yang dia nak tahu pasal gold. Itu je. Kalau kita lihat daripada keadaan chart, kenapa dia jatuh sekarang. Apa yang berlaku di sini, in terms of technical ada sebab. In terms of fundamental juga ada sebab. In terms of trend juga memperlihatkan. Alright. Emas jatuh sekarang ini disebabkan spekulasi dan sentimen. Itu tentang kejayaan Pfizer. Hari ini apabila dos mereka telah pun disuntik kepada penduduk ataupun seorang warga emas kan di UK. So itu akan menjadi contoh tentang hasilnya. Jika Pfizer punya dos ini selamat dan memberi rangsangan yang baik untuk kesembuhan, maka emas akan lebih kuat lagi jatuh. Adakah dia jatuh ni Tok? Adakah dia jatuh pasal 6 orang yang mati kena suntik vaksin tu? Tak tentu kan, cuma belum. Dia jatuh kerana kena ingat sesuatu vaksin dia perlukan reaksi. Dia ada tempoh masa kan. Dia ada reaksi untuk dia bertindak balas. Tetapi
besar harapannya bahawa vaksin itu mujarab ataupun positif untuk sembuh. So Betul. apa yang berlaku sekarang ini adalah spekulasi sedang mendominasi bahawa vaksin ini sebenarnya selamat untuk digunakan pakai dan dia dalam keadaan yang jatuh. Baik. Jika vaksin itu tidak selamat, contoh tidak selamat oleh kerana berita yang mati tu Pak Su Okey. okey. Dan atas bentuk teknikal atau memang ia tidak memberi reaksi yang baik seperti ujian, maka emas akan skyrocket. Tak ada handbrake punya skyrocket. Ni, atas ni 2075 lagi atas macam kita target 2100 Okey. sebelum ni. Itu satu perkara. Dia akan lebih tinggi pada ni. Jatuh tak banyak ni, ingat sikit ke jatuh. Banyak ke tak banyak jatuh dia. Tengok dia akan naik lebih tinggi pada ni. Tengok trending dia naik emas ni. Siapa kata emas tu jatuh? Bercakap. In terms of trend, emas is uptrend bukan downtrend. Nah, apa yang berlaku ni kita panggil sebagai semua uptrend. Semua uptrend nampak. Semua naik, semua naik, semua naik, nak naik, nak naik. Ni semua nak naik. Kalau saya punya Fibo dia baca macam ini. Ni Fibo saya. Dia nak naik. Ni ada sekatan satu. Kan jelas tu nampak. Ya. Nampak. 1889. Dia nak kejar. Ni dah jadi support ni. Dia berhenti kat support ni. Dah nampak jelas dah. Nak dia jatuh lagi. Tak jatuh ni Pak Su. Nampak? Nanti belum. Tunggu vaksin. Tunggu vaksin. Vaksin kata vaksin tak bagus. Terbanglah dia ke 1889 TP pertama dengan jarak lebih kurang 500 pip. Ke atas lagi 945 pip untuk 1938. Atas lagi 1287 pip. Ni nampak. Kat sini kita boleh nampak jelas. Tuan-tuan, ni dia punya resistance paling kuat. 1962 atau 1968. Tembus yang ini, maka ini adalah free running untuk uptrend. Yang atas ni. Dari sini saja dah 1300. Daripada sini kalau vaksin tu gagal, untuk lebih kat sini pun dah ada 2563 pip lagi atas. Memang kaya raya. So kalau orang yang bertanya tadi kesan yang berlaku sekarang dalam kejatuhan ini adalah bersifat tekanan di mana vaksin masih ada potensi untuk sembuh sebab seluruh dunia memang yakin vaksin itu boleh menyembuhkan pandemik. That's why dia jatuh. Kita tunggu AstraZeneca punya terhadap 20,000 orang pesakit yang akan disuntik di UK. 20,000 AstraZeneca. Dekat UK Yang ni dekat US. Kita tengok macam mana lah keputusan. Okey, kalau berjaya cikgu. Okey. Misal kata dia suntik, dia ambil tempoh 7 hari. Kalau berjaya. Apakah impact dia? Dia akan terbang. Vaksinnya berjaya. Vaksin berjaya, maka dia akan jatuh lagi ke bawah ni. First dia akan jatuh ke sini. Ini ada support dia 1822. Ni kita boleh tarik macam ni. Boleh nampak. Dan nampak ada support, terang-terang support. Dia kan support pada naik. Okey. 1823. Selepas itu dia free fall ke bawah lagi. Untuk 600 pip lagi ke bawah pada paras 1766 dan seterusnya. Dia boleh lebih rendah hingga mencecah kepada support kedua yang free fallnya adalah di sini. Iaitu 1668, iaitu 971 pip daripada harga 1764. 1764 ni adalah sangat penting untuk emas untuk dia support. Kalau harga ni pecah, maka ini adalah free fall. Ke mana free fall dia? Di sini. Ni free fall dia. Ni nampak seketul ni yang macam V ni, nampak tarikh dia naik. Ini adalah support emas yang free fall jika 1764 ni, yang seketul ni nampak ni, yang kat bawah dia start naik ni, ke bawah sini. Jadi kekalkanlah momentum menjual. Tetapi untuk menjual emas sekarang ini dalam keadaan rally kerana apa? Kita ingat di hujung tahun dividen syarikat akan membayar pelbagai bentuk dividen. Satu, dia akan merangsang emas. Kedua, kita tahu kita nak sampai ke tahun baru dan biasanya emas fizikal akan mendapat demand yang kuat sebab akan berlaku lambakan harga diskaun. Ya. Betul? Betul. Sekarang pun dah start dah. Dah start, orang dah beli jatuh. Tadi saya bagi tahu perbezaan emas digital dengan emas fizikal. Ya, betul. Saya harap
belajar, fahamkan untuk jadi mungkin trader yang baik dalam bursa kuning. Pilihan yang baik. Sebab kita tahu emas ni adalah hasil bumi yang Allah beri di mana lambang kekayaan di atas muka bumi. Secara fizikal. Hakikatnya dulu tak ada benda pun, emas ni biasa je. Dan dia adalah method ataupun material yang sangat penting dalam elektronik. That's why harga dia melambung-lambung. So boleh nampak tak sekarang macam mana cara nak baca emas? Ya. Ya, dia lah selain daripada kita tengok USD, kita tengok pula vaksin yang sekarang ni tengah orang kata tengah trending, tengah top dia punya isu kan. Kalau berjaya maknanya bersedialah untuk dia pandang lela lah. Kalau dia masih sama-sama saya rasa, tapi trend menaik dia tu tak lama tu kan cikgu. Kalau vaksin ni masih dalam percubaan, betul? Betul. Menaik, saya baca dia menaik sebab bulan ni dia akan bercampur-campur. Emas ni dah bercampur-campur. Dia akan menaik apabila shipment ni pengantaran tempahan itu delay. Itu pun sebab delay, dia juga. Baik. Yes, dia akan mendapat kenaikan bila demand tu semakin tinggi. Kenapa gambar tak keluar Pak Su? Keluar lah. Tak ada, gambar saya tak keluar. Saya punya elok je keluar, cantik je, handsome je. Saya tak keluar, dia keluar gambar belentu lah Pak Su. Keluar gambar belentu. Dah tekan live? Oh tu. Dah. Refresh balik. Okey, baik. Soalan-soalan ada tak yang terakhir? Kalau boleh saya nak cari. Ada berapa minit? Allah, 2 minit. 2 minit sikitlah daripada cikgu untuk minggu ini daripada pandangan fundamental, gold ataupun currency. Cikgu silakan. Enggak. Gambar tak keluar Pak Su. Gambar tak keluar. Gambar belento yang keluar. Tapi tak apa, teruskan. Okeylah. Saya ambil secara rumusan dalam tempoh 2 minit ni. Untuk bulan ini saya menggalakkan mereka yang nak trade emas, dia akan bercampur-campur. Dia akan bercampur-campur. Jadi untuk melihat pada teknikal, ya, peganglah teknikal anda sekiranya ia memperlihatkan keyakinan untuk merendah atau menurun, untuk downtrend sederhana, maka boleh dijual. Sebab kekuatan spekulasi terhadap vaksin sangat kuat pada bulan 12 ni, sangat kuat. Bermula 15 nanti insya-Allah Pfizer akan memulakan shipment yang besar terhadap dos mereka. AstraZeneca dijangka bermula pada 12 hari bulan. Biotech akan mula di antara 15 hingga waktu tersebut. So ketiga-tiga pembekal farmaseutical ini memang dinantikan dia punya result terhadap vaksin. Jika ianya mendapati piawaian seperti yang mereka gembar-gemburkan sebelum ini, maka emas akan semakin dijual. Baik. Itu rumusannya. Dia kena alert tentang kena ambil tahu tentang fundamental, baru senang anda nak buat mapping untuk technical anda. Okey cikgu, ribuan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Yun dan tuan-tuan dan puan-puan, penerangan yang jelas, yang mudah difaham yang kami bawakan untuk pendengar-pendengar di luar sana supaya kita nak orang di luar sana yang dapat penjelasan ini dengan mudah. Okey, kita tak terlalu teknikal sangat bahasa, tidak terlalu ekonomik sangat bahasa. So kita berikan, Cikgu Yun berikan yang paling mudah untuk dijelaskan. So ribuan terima kasih kepada Cikgu Yun halalkan untuk ilmu malam ni. Dan kepada anda semua, ribuan terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan esok jangan lupa kita ada bicara bersama dengan Belento BBB, waktu seperti biasalah. Dan saya doakan semoga anda akan terus diberikan ilham yang baik dan terus konsisten dalam trade anda. Semoga murah rezeki kepada anda semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.